Okay, Assalamualaikum. So ini adalah video briefing untuk final project you guys. So kita akan design robots. So apa yang korang kena buat, kena model 3D robots, and then kita kena model, lepas tu render, and then you guys compose kat dalam Photoshop macam biasa. So apa yang korang kena render front view 3/4 dengan render punya back view 3/4. Okay. So contoh untuk render image tu something yang macam ni. So kita akan letak dia front view and then kita punya back view. So bahagian bawah ni macam biasa ada black bar kat sini, and then tu kena tulis nama you guys lah. Okay, so design robot yang saya akan bagi ialah ada few dalam ni yang saya dapat daripada Google Image je. So awak boleh pilih salah satu daripada image design yang saya bagi ni. So ini beberapa contoh yang ada. Okay. Saya kalau boleh malah nak take out lah yang saya rasa macam tak sesuai. Kalau awak rasa benda tu macam terlalu simple, saya cadangkan tak payah ambil, pasal takut nanti kalau simple sangat nanti kita tengok menjadi tak syok lah. Senangnya buat benda ni kan. Contoh simple tu something kan, contohnya macam tadi saya dah nampak macam ni. Yang ni saya rasa agak simple lah, so yang ni take out lah, tak perlu ambil. Okay, so kalau kata awak dah berkenan macam ni okay. Okay, ini pun agak simple pasal dia tak ada tangan kaki. Macam ni pun boleh lah, pun agak simple juga sebenarnya. Okay, katalah saya pilih salah satu sebagai contoh, saya ambil ini. Lepas tu kita akan masuk dalam Photoshop untuk kita cropkan dia. Lepas tu kita akan import image ni dalam Maya supaya kita boleh jadikan tu sebagai reference. So bila dah siap, dia akan jadi something yang macam ni lah. Okay, so bila awak dah siap design dia, so kita akan jadi yang macam ni. So ini basic dia. Okay, so saya akan start sekarang. Yang ni saya nak groupkan dia. Select semua sekali, saya tekan Ctrl G. Saya tekan Ctrl G. Kita groupkan dia, lepas tu kita masukkan di dalam layer ni. So ni nak create layer. So ini saya boleh namekan dia robot 01. Tekan save. So yang kita boleh hide kan, hide dan off kan. So yang ni saya boleh letak ke tepi sikit. Okay, some space untuk robot yang akan ada dekat bahagian tengah ni. Okay, kita nak masukkan design. So ini saya bagi hilang lah, tak apalah, saya buat balik. Okay, so gambar tadi yang saya nak buat ialah ambil gambar yang ini kan. So kita nak masukkan Photoshop. Kita nak buka Photoshop. Okay, so kita nak import design ni dalam Photoshop. Okay, tekan C untuk crop, and then awak tarik yang kat bahagian bawah ni, atas ni, dan tarik ke tepi. Okay, agak-agak lebih kurang dapat size yang macam ni. Tekan enter. Lepas tu file, save as, letak JPEG. Lepas tu kita letak kat dalam source images punya folder. Mana source images? Okay, letak kat dalam. Saya dah save dah file ni sebelum ni, so saya tak perlu buat sekali lagi. And then kita pergi ke front view. Ini kita punya perspektif. Pergi ke front view, make sure pergi ke front view. Kita pergi ke view, kita ambil image plane, ambil import image, dan kita cari kita punya robot tadi, robot design. So saya double click. Okay, so ini design kita. Okay, so dia ada dekat front view, dan juga dia ada dekat dekat perspective view. Okay, so yang ni saya cadangkan kita naikkan gambar ni sikit ke atas supaya biar duduk dekat atas. Yang nampak tak, dia macam ada bold line kat sini. Kalau compare sini, yang ni lebih apa, nampak bold kan. So kita ini dia punya garisan untuk grid ni. Okay, so kita naikkan sikit, so make sure dia duduk dekat atas grid ni. Okay, lepas tu kita tolak sikit ke belakang. Kenapa tolak belakang? Sebab nanti kalau kita create objek nanti dia bertindih dengan image tu. So kita
tolak sikit ke belakang. Awak nak hide gambar tu pun boleh, tak ada masalah, pasal yang kita nak refer cuma dekat sini je. Okay, so first sekali kalau kita tengok dekat sini, saya tak tunjuk semua. Saya rasa by right you guys boleh model sendiri dah sebenarnya, cuma saya mungkin nak tunjuk ada few things yang mungkin saya boleh share yang korang macam mana nak buat certain benda tu. Okay, sebagai contoh yang macam ni kan, kalau ada setengah orang mungkin dia akan ambil objek sphere sebagai dia punya basic objek dia untuk create benda ni. Tapi saya tak berkenaan sangat dengan sphere ni, pasal dia punya subdivision dia ataupun kita panggil topologi dia berakhir ke center macam ni. So kadang-kadang susah sikit kita nak buat adjustment kat bahagian atas kalau dia tertumpu ke center macam ni. So apa yang saya selalu buat, saya pilih cube, lepas tu kita ambil mesh dan kita ambil smooth. Okay, so dia akan dapat something similar to sphere, tapi dia nampak macam cubicle sikit kan, nampak macam petak sikit. So yang ni terlalu banyak subdivision, so kita nak kurangkan sikit. So pergi ke bawah, lepas kita nak kurangkan dia subdivision level, kurangkan kepada 1. Okay, sekejap, tengok kita main dulu. So kalau kata ini hilang tadi, tekan balik kat police smooth ni. Sorry, dekat sini. Okay, so saya ambil yang ni dan kita pergi ke front view dan kita boleh scale the size. Tekan R, scale ke tengah sikit. Okay, kita tekan 5 untuk shaded. So nak bagi dia macam semi transparent ni, awak boleh pergi ke X-ray, on X-ray. Kalau tak dia jadi macam ni kan. So kalau kita ambil X-ray, dia akan jadi semi transparent. Okay, so saya nak saya nak select bahagian bawah ni. Apa yang saya buat, saya tekan R untuk scale. Tarik yang warna hijau ni, kita tarik ke bawah, ke tengah. So dia akan flat kan bahagian bawah. Okay, so tarik lagi sampai dia tak bergerak. So dari bawah tu akan jadi flat. Okay, so yang ni saya scalekan sikit ke tepi, tekan W dan tarik dia ke bawah. Okay, sampai sini. Okay, so kita dapat basic shape untuk kepala tu. Lepas tu kita nak buat dia punya ni. So kita just pergi mesh tool, ambil insert edge loop tu dan kita lepas tu kita pergi face, tekan Q untuk exit tool tadi. Face, klik yang first, shift, double click sebelah. Dan kita control E untuk extrude. Kita scalekan sikit. Dan tekan extrude sekali lagi. Kenapa 2 kali extrude? Supaya kita nak ada satu line kat sini. Okay, so saya buat 2 kali. Okay, so tekan dan kita smoothkan. Okay, so macam biasa kita tak nak dia nampak terlalu rounded sangat. So apa yang saya buat, saya akan tambah edge loop kat sini dengan dekat sini. Tekan Q, object mode. Okay, so dia nampak elok sikit lah. Okay, so kita nak bahagian mata pula. So basic shape dia punya head kita dah dapat. So kita nak bahagian mata dia. So kita pilih silinder. So macam biasa silinder saya tak suka dia punya 20, so saya buat dia dalam lebih 12. Dan kita rotatekan dia 90 degrees. So rotate X ni kita tukar dia 90 darjah. Okay, lepas tu kita reposition dekat bahagian mata. Sebenarnya kalau you guys betul-betul fokus ni, saya test buat benda ni tapi tak ada lama sangat. Saya settle dalam sejam boleh kot. Sebenar-benarnya lah kalau korang betul-betul boleh fokus kan. Sebab design yang dalam gambar tadi kebanyakannya simple je.
Okay, so kita besar gila je mata dia, vertex, dan kita scalekan sikit ke dalam. Okay, lepas tu kita ambil face. Saya nak select bahagian dalam, bahagian depan je. So check dulu okey ke tak. Close balik. So kita nak extrudekan dia. So klik yang salah satu cube ni untuk kita buat framing, dan kita tarik dia ke tengah. Kita tarik dia sampai sini, warna putih. Okay. Lepas tu kita tekan Ctrl E sekali lagi, masukkan sikit, tekan lagi sekali Ctrl E, dan masukkan ke dia ke dalam. Okay. Okay, lepas tu kita boleh nak tambah subdivision kalau nak. Subdivision tambah insert edge, loop. Dekat sini start edges kita try buat supaya dia nampak sharp. Kita boleh tarik sensor tu. Okay, so kita dapat something macam tu. Dekat bahagian belakang ni pun kalau boleh kita letak satu. Okay, selalunya benda-benda yang robotik ni kita tak attach terus macam tu lah. So sebab dia nampak macam tak cantik dia punya kan, macam nampak sangat kita tepek macam tu. So selalunya lah saya punya style, saya suka buat macam ada connector, macam ada tempelan dekat situ, dekat kita punya objek. So apa yang saya selalu tambah, nak add some detail sikit, kita boleh tambah something macam ni. Kita rotatekan dia sikit, tambah line, dan kita rotatekan. Okay, lepas tu kita ambil face, double click, shift double click, and then kita extrudekan dia. Tekan 3. Okay, so kita boleh letak some detail sikit lah dekat situ, instead of kosong tadi kan. Okay, kalau awak nak tambah lagi details yang kita boleh letak something kat sini. Okay, so tu bahagian mata. Bahagian mulut simple je. Saya buat bulat ni, pakai cube pula, pakai sphere je. Okay, dia ada biji mata hitam tu, yang mana saya rasa saya akan pakai objek yang berlainan, and then kita just terus masukkan je. Awak boleh buat another apa pun ke, silinder, and then kita masukkan dan kita just tepek je kat dalam. Ataupun kalau awak malas nak resize ke apa, saya selalu duplicate faces tempat yang saya nak letak objek tu. So sebagai contoh, saya select face kat sini. Lepas tu kita pilih duplicate. Okay, so once kita pilih duplicate, dia akan ada satu lagi kat sini. So yang ni kita boleh buat dia punya mata. Okay, so kadang-kadang bila kita duplicate ni, kadang dia punya pivot point dia dah lari kat belakang ni. Kalau awak nak adjust balik, just pergi ke modify, kita ambil center pivot. Okay, so ini kita boleh scalekan sikit, bagi kecil sikit mata dia, and then kita extrudekan dia ke depan. Okay, macam biasa kita ambil insert slope tu. So saya tambah pandang belakang, tebalkan sikit buat mata dia. Okay, kita masukkan. Okay, so kita dapat ni kawasan mata dah settle. Okay, so mulut saya tak tunjuk kot, yang tu you guys boleh tahu. Yang ni pun saya just pakai silinder je macam ni. Ini silinder, basic silinder, and then saya buat yang ada some macam connector punya part ni, saya extrude dia keluar, and then saya letak buat sphere je, pasal tak ada apa-apa
adjustment yang saya nak buat kat situ. So kalau kata nak letak some detail sikit, mungkin kita boleh buat kita extrudekan dia ke dalam. Kalau nak buat lah, kalau tak nak maintain dia tadi pun ok je. Ok, so saya copy je lah ni, Ctrl D, duplicate, dan kita copy. Sebab saya rasa saya tak perlu demo kot, kalau video ni jadi panjang. Ok, so macam ni kita nak buat yang ni. Yang ni saya pakai cube. Ok, saya pakai cube, dan saya scale down the size. Tak pun kita tambah dulu dia punya subdivision. Yang mana? Sorry, mana satu? Ini kita nak tambah 2, yang ni kita nak tambah ini bit. Okey, tambah maybe 4 cube. Okey, kenapa kita tambah subdivision ni? Jangan saya nak tunjuk korang kenapa, apa tujuan dia. So saya scalekan size dia. So lepas tu saya tarik dia panjang sikit. So kita nak buat yang bawah ni. So kalau kita tengok curve di hujung dia ada curve sikit. So yang ni saya just select A, kiri dan kanan. Lepas tu tekan R. Lepas tu kita curvekan dia. Ok, so lepas tu kita scalekan sikit sini. Ok, so macam ni nak bagi dia curve macam ni, melengkung ni. So pergi ke modeling, kita ambil effects, animation. Lepas tu kita ambil deform, pergi ke non-linear, ambil bend. Ok, so nanti dia akan create satu line kat sini, warna biru ni. So line ni dia menegak objek kita melintang. So kalau objek kita melintang, the line pun should be melintang lah. Kalau dia menegak, dan biarkan dia menegak je. So yang ni kita adjust dia 90 degrees, 90 darjah. So dia akan basically akan ada kat dalam objek tu. And then kita pergi ke bend satu, and then kita main kat curvature ni. So kita bendkan dia. Okay, so boleh tengok kat situ dia punya nak bend banyak mana. Okay, so ni boleh adjust ni. So kalau kata saya nak adjust bend kat belah sini je, yang ni saya nak straight, awak boleh main dengan low bound ni ataupun high bound. Okay, and then yang ni position pun boleh, kita boleh adjust. Kalau adjust, dia akan jadi macam ni. Dan lain macam aku tengok ni. Okay, kita kata dah dapat Okay, once kita dah dapat bentuk yang kita nak, next step awak kena buat ialah edit, delete all by type, ambil history. Kita nak buang dia punya line tu, sebab kita dah tak nak pakai dia. So awak kena buang. Lepas tu kita pergi ke polygon balik, dan modeling balik, dan pergi ambil insert shape tu, dan kita tambah dia punya subdivision. Tekan lebihkan sikit buat tepasan. Ok, lepas tu once kita dah dapat yang kita nak tu, Ctrl D, alihkan sikit, besarkan sikit, Ctrl D lagi, alihkan atas sikit, dan kita besarkan sikit. Ok, size dia tak berapa tepat tu, korang boleh adjust. Buat yang proper kot, yang saya ni tak accurate je scale dia. Ok, so kita dah dapat something macam ni. Ok, lepas tu kita nak buat dia punya body. So body saya rasa simple sangat. Saya rasa macam tak payah tunjuk, tak apa kot. So basically saya just buat macam ni. Lepas tu kita scalekan dia. We scale the size. Kita tarik dia ke sini. Lepas tu kita tarik dia tekan E pun boleh sebenarnya. Tekan E, rotate ke sini. Lagi je masa. Okay. Okay, so kita dah dapat bentuk ni. Macam saya ingat je design ni.
Apa hal di sini? Sini sikit. Okay, saya selalu tak suka objek tu, dia terlalu nampak petak sangat. So selalunya saya akan bagi dia ada shape sikit. Okay, bagi dia nampak ada bentuk sikit. Dia tak terlalu nampak petak sangat. Okay, bagi ada curve sikit. Okay, lepas tu kita macam biasa kita tambah edge lock tool. So awak akan dapat bentuk yang macam ni lah. Alright, lepas tu kita nak buat dia punya tangan dia. So yang ni pun saya pakai konsep yang sama dengan kepala tadi. Saya pakai cube, and then kita pergi ke mesh dan kita smoothkan objek tu. Lepas tu kita naikkan dia punya subdivision level tadi, divisions level tu awak naikkan dia, dan kita scale the size. Okay, so kita letak ni ke tengah sikit. Badan mungkin boleh lebarkan sikit kot, kecil sangat. Okay, lepas tu saya bercadang untuk kita buat macam ada lubang sikit kat sini supaya kita boleh letak dia punya tangan dia kat belah dalam. Okay, lepas tu kita nak buat dia punya tangan dia, so kita pakai cylinder. Yang ni kita mungkin boleh rotatekan sikit. So bila rotate tu dia jadi rosak sikit. So yang rosak macam ni selalu kita adjust manual lah. Kenapa saya ingatkan macam tu? Pasal saya nak tambah satu lagi line kat sini. Dan yang ni mungkin kita boleh alihkan sikit ke depan. Lepas tu kita tambah insert edge loop. Tujuan dia sama. Tujuan kita nak buat ni adalah untuk bagi dia apa, alamak saya ingat bengek. So kalau jadi macam ni memang awak kena adjust manual lah. Okay, saya adjust rough you guys nanti betulkan betul-betul bagi dia nampak cantik sikit dia punya line dia. Ctrl E. Lepas tu kita scalekan. Tiga. Okay, dia punya ni lari, pergi modify center pivot. Okay, lepas tu kita okay, lepas tu kita nak masukkan dia punya tangan dia. So tangan dia kita tambah subdivision. Okay, kenapa tadi kita tambah sini? Ni tambah subdivision kat sini. 1, 2, 3, 4 line kan. 2, 3, 4 line ni. Sebab bila kita tak ada apa-apa subdivision, benda tu tak boleh nak curve. Pasal dia tak ada line yang boleh support dia punya curviness tu. Kalau awak just ada straight line yang ni je, dia tak boleh. Nanti dia awak nak try bend kan, dia tak boleh bend. Sebab dia tak ada apa-apa penyokong. Ni kira macam penyokong dia lah untuk dia bendkan objek tu. Sama juga case kat sini. Tangan ni kita nak buat dia curve sikit. So nanti kita akan tambah subdivision. So yang ni tangan dia, saya cadangkan kita kecilkan dulu tangan dia ni size.
0.2 1. ok, lepas tu tak perlu banyak, kita buat 12. Dan yang perlu banyak ialah subdivision height. Maybe kita boleh buat dalam 12. ok, ni saya try dulu. Kita kecilkan sikit size dia. Kita agak-agak dulu. Kita agak-agak tengok boleh tak. ok, objek ni kan awak boleh adjust dia punya direction ni. Kalau barat kita tekan W, left click, pergi world, so axis tu jadi macam ni. So kalau awak nak dia follow along the object punya direction, just press W, left click, hold left click, ambil objek. So nanti awak senang nak buat dia punya adjustment. Ni saya buat rough dulu. ok, kita buat rough dulu. Lepas tu kita ambil animations. Lepas tu kita ambil deform dan ambil non-linear. Dan tak ada dalam tu ok, dia dah ada dalam tu. ok, lepas tu kita try curve. Oh sorry, lupa nak buat satu benda. Sorry. So kita tekan shift I. So kita nak buat dia punya, alah tak cukup satu, kita buat ke atas lah. So yang ujung tu saya tak nak dia terselect. ok, lepas tu tekan Ctrl E, and then kita shoot ke luar. ok, object mode, dan kita akan dapat tangan macam ni. Lepas tu kita baru pergi ke deform, non-linear, ambil bend. So bend tu dah ada kat belah dalam dah. So kita adjust the curve dulu. Saya berkenan pula dengan benda ni, so saya duplicate satu ni, simpan dia kat tepi. ok, lepas tu tekan shift I balik. So kita nak adjust dia punya tangan. So select balik yang belah dalam ni, line purple ni. Wah, payahan ni. ok, kita nak select line purple, pergi ke bend, dan kita nak bendkan dia. ok, so yang atas ni kita tak nak dia affected, so awak main dengan high bound. Saya rasa high bound. ok, alamak pendek ni lah robot aku. ok, salah buat. Delete balik. Dia kena panjang sikit. Lupa nak resize ni. ok, dah buruk, tak cantik sangat. Deform non-linear kena delete balik kalau nak buat adjustment. Sebab bila awak dah ada band dalam tu, nak adjust nanti dia akan affected awak punya modeling awak. So kita main high bound. So high bound kita tak nak dia kacau. And then ni awak boleh naikkan sikit ke atas. ok, ok, so katalah awak dah puas hati, dah tak nak ada ni. Sekejap, saya tak sure, saya macam tak boleh resize. Saya macam nak resize sikit supaya dia boleh masuk dalam tu elok. Nanti kita adjust dia punya size dia.
Kalau awak pilih ni, kita nak select dia punya yang ni akan select secara ni kan, dia jadi petak macam ni. Tapi kalau awak pilih yang ni, kita boleh apa orang panggil, kita boleh select area, specific area mana kita nak. Lepas tu saya kecilkan sikit supaya dia boleh fit dalam lubang tu properly. Okay, macam kelakar. So ini kita besarkan sikit, tak jadi macam kartunnya. Okay, so macam biasa bila kita dah buat ni, awak kena make sure awak tambah dia punya insert edge betul. Sorry, kat sini supaya dia tak nampak bulat sangat, dan juga dekat sini, dan juga untuk kawasan-kawasan lain lah. Okay, so dia nampak sharp sikit, dia tak bulat sangat macam ni. Okay, so tangan tu awak boleh nak buat bulat pun boleh, and then nak tambah some details macam apa yang kita tambah kat sini pun boleh, tak ada masalah. Okay, so sekarang kita nak buat yang ni pula, yang apa ni, macam gear ni. So saya pakai basic silinder. Kalau awak memang nak biar dia terus berlubang kat tengah tu, macam betul-betul proper gear, awak just boleh pergi create, ambil polygon primitive, ambil pipe. So pipe ni dia dah memang ada lubang kat dalam tu. Either one pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita kecilkan sikit, kita rotatekan 90 degrees, 90 darjah. So kita pilih. Okay, tadi saya dah adjust sebenarnya sebelum saya start buat ni. Kadang-kadang bila kita terlalu zoom in sangat, dia jadi macam ni tau. Sekejap saya tunjuk awak. Dia jadi macam ni, 0.1. Alamak, okey pula. Okay, kadang bila kita zoom, dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Nampak? Dia jadi gelap. Dia macam hitam macam tu kan. So kalau kata jadi macam ni, bila awak nak zoomkan dia jadi macam tu, so apa yang awak kena buat, awak select camera, tekan Ctrl A sampai dapat sini, pergi ke camera near clip plane ni, awak boleh tukar ke 0.01. Kalau by default dia 0.1 saja. So dia akan jadi okey. Okay, so itu salah satu cara yang saya buat lah. Lepas tu kita nak buat, so first kali saya nak buat select bahagian depan dulu, tekan Ctrl E. Yang ni saya tak adjust kepada 12 pasal saya nak dia ada banyak kat keliling ni. Memang kita nak sengaja macam tu. So saya ada ni, kita dah buat dia masuk ke dalam. Terus selectkan dia secara berselang-seli. Okay, lepas tu tekan Ctrl E, tengok dia. Okay, sebenarnya kena lagi banyak, dia jadi lagi cantik lah. Tapi tak apalah. Insert tool, kita tambah line kat sini. Oh sorry, salah. Tambah sini satu, tambah sini satu. Okay, lepas tu kita nak tambah dekat sini dan juga sini. Okay, so sepatutnya kiri kanan kita kena tambah juga. Tapi apa jadi kalau kita tambah kiri kanan dia jadi macam ni. Tengok kalau saya tambah, saya rasa dia akan affected whole area. So nampak tak dia jadi cacat kat sini. Dia dah tak smooth dah. So kalau awak teruskan juga ni, dia akan jadi bergergi lah kat belah dalam ni. Yang mana saya tak berapa suka benda tu berlaku. So apa yang saya buat, kita tak boleh tambah insert edge betul, kita tambah line tu secara manual. Nak tambah line secara manual tu kita pakai multi cut.
So melekat ni basically macam insert edge betul, cuma dia kita boleh control dekat mana kita nak letak. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, so kita nak letak sini satu, kat hujung ni satu. Lepas tu kita nak tambah terus dekat sini satu. Okay, bagi dia rapat sikit. So dia akan jadi macam ni. Pada hujung ni dia naik atas. Lepas tu kita nak tambah kat bahagian belakang ni. Dan pergi ke hujung sini. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Tekan enter. So dia akan dapat line kat hujung ni. Dan dia mati kat hujung ni. So dia tak affected dekat kawasan bawah ni. Okay, so bila saya tekan semua, dia jadi cantik sikit lah. Okay, so kita akan buat juga kat belah ni. Multi-cut tool. Okay, dekat hujung ni satu. Dan dekat sini. So lagi rapat awak buat, dia akan jadi lebih sharp lah. Dan hujung sini. Okay, so kita akan buat benda tu dekat sekeliling ni, sampailah awak akan dapat result yang macam ni. Okay, dapat result yang macam ni. Alright, so yang belah dalam ni saya pakai silinder. Lepas tu saya terus tarik, extrudekan dia untuk dapatkan result macam ni. Okay, so basically awak boleh teruskan sampai objek tu siap lah. So yang ni pun saya rasa tak ada masalah aku untuk buat. Cumanya kalau kata awak nak tambah few things, saya nak bagi dia details, ini saya delete lah. So saya terus kita nak select group. Tadi kita ada buat group kan. So awak select salah satu objek awak, tekan arrow atas dekat keyboard. So nanti dia akan select group. Lepas tu kita adjust balik ke tempat asal. Saya nak tunjuk macam mana kalau kata awak plan, awak nak tambah ada parts-parts yang awak rasa awak nak buat dia detail sikit. Kalau ni awak nak hantar sebiji macam ni pun tak ada masalah sebenarnya. Cumanya, alamak, saya tadi delete ni tangan tu. Oh, sorry. Saya perlukan benda ni. Katalah awak nak tambah details pada awak punya objek awak. Saya cadangkan kita boleh rotate. Okay. Sebagai contoh, kalau saya nak tambah kan, mungkin saya boleh letak something yang macam ni. Pergi ke modeling, lepas tu kita ambil animation, ambil deform, lepas tu kita ambil non-linear, kita ambil bend. Lepas tu saya adjust dia punya curvature. Okay, lepas tu saya delete double tap, ambil history. Okay, itu saya 90. Oh, negatif 90. Okay, benda-benda macam ni awak boleh tambah untuk bagi nampak lebih, dia kata lebih detail sikit lah. Okay, lepas tu kalau nak tambah benda lain lagi, mungkin kita boleh tambah dengan apa lagi yang saya boleh suggestkan. Okay, tangan ni kalau saya just buat sebelah je buat tangan dia. Lepas tu apa yang awak kena buat, kita kena groupkan tangan dia. Awak tekan Ctrl G, select ketiga-tiga bahagian, tekan Ctrl G. Okay, lepas tu tekan Ctrl G, kita tekan Ctrl D untuk duplicate. Okay, lepas tu kita tekan R. Yang merah ni kita tarik dia ke sini. Okay, nampak tak dia bergerak 0.9 ni kan. So awak buat dia negatif 1. Dia macam copy mirror ke arah sana. Okay, so kita dapat dua bahagian. Okay, lepas tu kalau kata awak nak tambah wire, boleh juga tambah wire. Tapi kejap kat mana sesuai. Okay,
kita boleh letak dekat sini, create, kita ambil polygon primitive, kita ambil yang ni, kita kurangkan sikit dia punya thickness, kita buat jadi rapat sikit. Okay. Lepas tu saya buat dia dalam 12. Saya plan saya nak buat something yang macam screw macam tu. Kecil sikit. Okay, lepas tu kita tambah insert shape tool. So bila objek tu simple sangat kan, saya cuba untuk bagi nampak lebih detail sikit lah. Kalau awak kerja dalam production nanti, apa yang karakter designer tu buat, itulah awak kena follow. Awak jangan mau mana-mana nak tambah lah. Macam saya suruh ini cuma nak menambah baik awak punya markah lah. So itu yang saya cuba nak ajar, untuk korang belajar untuk detailskan lagi objek yang sedia ada. Okay, lepas tu kita boleh tambah satu lagi silinder. Lepas tu kita nak buat wire. Tujuan saya buat ni, kita nak buat wire. Kita nak pergi ke 16. Kita scale down the size. Kita nak masukkan dia dekat bahagian bawah. Okay, kita masukkan kat sini. Okay, lepas tu saya pergi ke front view, kita ambil create, kita ambil curve tool, CB curve tool. Lepas tu saya buat line, just buat very rough punya bentuk wire. Lepas tu kita select dia punya, sepatutnya kena tekan apa? Tekan F4 balik. Okay, select dia punya ni, punya face bahagian depan dia, dan kita select wire, kita tekan extrude, naikkan division dia. Okay, sudah nampak dia sama wires tu. Lepas tu awak boleh letaklah view kat sini, dan connect dekat sini. Dan yang ni pun sama juga, kalau boleh kita tambah dia punya apa boleh jadi macam extension kan, connector. Tarik yang warna biru tu. Okay, so boleh lah, macam tebal sangat wire ni, mungkin boleh kecilkan sikit juga, tebal sangat. So bila jadi macam ni tebal ni, kita susah lah nak adjust ni. So awak kena adjust pada awal. Ni kena adjust pada awal. So ini kena kecilkan balik. Control E. Okay, boleh dah tu. Okay, lepas tu awak boleh tak view lah, bagi nampak dia berselerak sikit. Kat bahagian tangan ni pun awak boleh tambah lagi details kalau awak nak, sebab tak logik tak disambung macam ni terus. So awak boleh extrudekan yang kawasan ni. Dia benda ni sebenarnya main banyak extrude dia sebenarnya pun dah nampak dia elok sikit. Okay, lepas tu awak letak materials. So awak boleh try render macam mana yang kita render sebelum ni.
So macam yang saya cakap sini nak delete pun nak delete. Macam cakap tadi tu, kita nak render dia front view and then ada back view. Ada dua cara awak boleh buat ni bila dah letak material nak start lighting. Ada dua cara. Satu awak buat macam ni, dan awak Ctrl D, ambil boleh. Okay, lepas tu awak pergi ke sini dan kita pusingkan dia ke belakang. Okay, dan awak pergi ke sini. Ni tempat nak adjust. So ini kawasan yang akan di render. Okay, dan awak render. So make sure kiri dan kanan ni lighting dia nampak very balance lah. Okay, itu satu cara awak boleh render sekaligus. Cuma dia akan ambil masa yang lama pasal ada dua objek dah awak copy ni kan. So dia akan jadi berat render. So satu cara yang saya buat, saya benda tu, bahagian belakang tu, saya render dulu satu. Lepas tu saya masukkan image tu dalam Photoshop. Pada settle tu saya rotatekan dia. Saya rotatekan dia, rotatekan objek tu. Lepas tu kita akan render sekali lagi. Lepas tu awak akan compose kat dalam Photoshop sebelah-sebelah. Okay, tapi kadang-kadang tu dia macam leceh sikit lah cara tu. Kalau awak malas nak fikir, awak boleh buat je dua ni tadi. Tapi yang tu kena adjust lighting banyak sikit lah. Okay, video lighting nanti untuk objek macam robot ni, saya ada buat video yang satu lagi. Yang tu saya pernah buat dah dulu. So saya akan share je balik kat korang. Okay, so saya harap you guys boleh siapkan dalam masa yang diberikan nanti. And good luck, saya ucapkan thank you. Assalamualaikum.